Baik, kita bakal melalui sekatan pergerakan penuh atau total lockdown sekali lagi bermula 1 Jun ini dengan penutupan uh, penuh sektor sosial dan juga beberapa sektor ekonomi. Dan ia mungkin satu langkah yang tidak dapat dielak melihat kepada peningkatan angka jangkitan COVID-19 dan tahap kepenggunaan kapasiti kesihatan. Tetapi tindakan ini juga menyebabkan ramai yang tidak boleh bekerja sekaligus menyukarkan mereka untuk menyara ataupun menyediakan makanan di atas meja. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Dr. Muhammad Azwan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam. Doktor, kita faham sekatan pergerakan penuh atau total lockdown ini tidak dapat dielakkan, tetapi adakah kadar pengangguran, pemberhentian kerja, pemotongan atau pengurangan gaji atau perusahaan yang terpaksa gulung tikar ini juga tidak dapat dielakkan? Dan kalau boleh dielakkan, bagaimana ia dapat dilakukan? Okey, kita sudah tentang untuk bagaimana kita meminimumkan kesan akibat PKP ini kepada ekonomi. Angka pengangguran masih lagi tinggi, justru itu menunjukkan bahawa ramai lagi yang bekerja. Jadi apa yang dilakukan adalah program kerajaan meningkatkan kapasiti itu dapat diteruskan, dapat ditawarkan dengan efektif bagi yang tidak dapat ataupun sedang dari pekerjaan dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapat peluang mereka untuk ini mula dibuka. Sekiranya kita berjaya merasakan untuk jangkitan COVID-19, langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengumumkan, tapi dari segi bayaran tidak kayaknya mungkin perlu diteruskan, terutamanya golongan-golongan rentan lah, bagi mereka 40 dan sebagainya teruskan. Tapi secara umumnya kita dah belajar KP 1.0 dan satu perkara yang kita adalah setiap bantuan itu perlu bersasar dan perlu mengikut keperluan bagi mereka yang betul-betul terkesan akibat kerajaan. Doktor, kita faham pada waktu PKP pertama dahulu institusi perbankan berikan blanket moratorium. Semua orang yang terkesan ataupun tidak terkesan diberikan moratorium selama 6 bulan. Tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa hanya mereka yang benar-benar memerlukan atau mereka yang benar-benar layak ini menerima bantuan ataupun moratorium, dan bagaimana nak dilakukannya agar ianya benar-benar bersasar? Okey, bagi pihak bank, contoh Bank Islam sendiri pun kami pun sentiasa pemantauan lah secara lebih detail dan sebagainya. Dan kita pun telah membuat beberapa senario dan saya rasa perkara ini pun sama juga di pelbagai bank-bank yang lain jugalah. Dan database ataupun pengkalan data yang sedia ada ini cukup untuk membantu pihak bank untuk meneliti pelanggan-pelanggan yang memerlukan bantuan yang bersasar ini. Jadi bagi pihak kami juga kita telah membuat beberapa senario dan sebagainya. Kita boleh anggapkan kalau katakanlah pertambahan itu berapa, apakah impaknya, dan perkara ini sentiasa dipantau oleh setiap bank dan juga dibantu oleh pihak bank negara untuk bagaimana situasi dapat ditangani dengan lebih baik. Jadi saya kira dengan pengalaman yang lepas, dengan data-data yang ada, ia seharusnya dapat memberi satu panduan yang jelas untuk memastikan bagi mereka yang betul-betul memerlukan bantuan moratorium ini diberikan. Dan bantuan itu bukan setakat moratorium, pelbagai dari segi orang kata tu memberi restructuring dan rescheduling ataupun penjadualan semula, pensuruhan semula terhadap hutang-hutang sedia. Ini merupakan bantuan-bantuan yang saya kira akan diteruskan bagi mereka yang memerlukan. Jadi pengkalan data yang sedia ini, pengalaman yang lepas ini juga banyak membantu dalam merencana apakah yang bakal dilaksanakan pada masa akan datang. Doktor, pelbagai bentuk bantuan dapat diberikan, namun keutamaannya pada PKP kali ini, adakah bantuan dari sudut bantuan tunai untuk masyarakat yang terjejas mempunyai cash flow mereka sendiri, ataupun dalam bentuk pengurangan ataupun mengurangkan komitmen hutang mereka seperti moratorium ataupun sewa ataupun pinjaman perumahan dan sebagainya? Okey, dari segi bantuan bayaran pindahan, kemudian kalau ada dapat diberikan kemudahan untuk menangguhkan pembayaran sewa, itu antara perkara yang boleh dilakukan. Tapi bagi saya yang penting adalah pembinaan kapasiti. Kerana kita tahu insya-Allah perkara ini bersifat sementara dan kita perlu bersedia apabila ekonomi dibuka, apakah pasaran buruh ataupun
penawaran buruh yang sedia ini dapat diabsorb, dapat diserap ke dalam pasaran buruh, dan dalam keadaan yang untuk kita mempercepatkan lagi proses pemulihan ekonomi. Jadi pembinaan kapasiti, bila saya sebut pembinaan kapasiti itu maksudnya dari segi latihan, dari segi mungkin bagi mereka yang ingin menceburkan diri ke bidang yang lain, sudah tentu akan ada gap ataupun skill gap, mismatch dan sebagainya, dan perkara ini perlu diurus supaya transition atau peralihan ini dapat diurus dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saya rasa perkara yang perlu diberikan keutamaan. Tapi bantuan-bantuan seperti barang pindahan, bantuan untuk mengurangkan sewa, itu seperti yang saya katakan tadi, kita dah belajar pada PKP 1.0 dan ianya terbukti banyak membantu, dan saya kira ia akan diteruskan. Dan pengkalan data yang ada ni seharusnya membantu pihak kerajaan, agensi kerajaan lain, pihak bank untuk merancana lagi, orang kata tu, bantuan ini dengan lebih baik lagi. Doktor, kita pastinya perlu belajar dari pengalaman lalu dan banyak ruang pernah membaikkan, pastinya kita harapkan dapat diperbaiki dalam pengumuman bantuan yang mungkin akan dibuat tidak lama lagi. Tetapi dalam masa sama, kita ada kurang dari seminit. Adakah melihat kepada kita kembali kepada keadaan seperti tahun lepas dengan total lockdown, kemudian ada fasa pertama lockdown, fasa kedua dan fasa ketiga, sekurang-kurangnya mungkin makan masa lebih daripada 3 atau 4 bulan. Adakah doktor melihat kita perlu menyemak kembali unjuran pertumbuhan ekonomi kita, ataupun kita perlu dari sudut yang lebih makronya, adakah kita perlu membuat semakan semula terhadap komitmen hutang negara? Saya kira dalam keadaan semasa pendekatan yang perlu diamalkan adalah ia perlu fleksibel, kerana situasi yang kita hadapi ini bukan sesuatu yang mudah, dan dari segi unjuran sudah tentu kalau katakanlah keadaan ini berterusan, seharusnya ia perlu disemak semula, kerana signifikan untuk menyemak semula unjuran ini adalah untuk memastikan alokasi ataupun peruntukan sumber-sumber yang terhad ni dapat disalurkan dengan ke arah yang lebih baik lagi, dan dapat dioptimumkan dengan lebih baik lagi. Jadi termasuklah juga kadar hutang, adakah perlu menambahkan lagi ataupun menaikkan lagi siling hutang dan kerajaan dan sebagainya, dan ini perlu orang kata tu dirangka supaya mengambil kira keadaan realiti semasa, dan saya kira mengamalkan ataupun pendekatan yang fleksibel tu adalah saya kira sangat bertepatan dengan keadaan yang kita hadapi buat masa ini.